Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita bincang berkenaan dengan dapatan kajian kita pula. Lepas kita dah buat aktiviti pengumpulan data, dah collect data kita, kita kena buat analisis dapatan data kita tadi tu. Di bawah dapatan kajian, kita kena tulis macam mana kita analisis kita punya data tadi cikgu. Okay, untuk kajian tindakan ni senang saya cikgu. Analisis deskriptif je, tak susah, jangan risau. Okay. Okey, yang pertama sekali pasal dapatan kajian kita. Okey, tahap pencapaian pelajar sebelum pembelajaran menggunakan peta ITING. Okey, yang ni contoh yang saya buat itu kan. Saya tunjuk itu pasal pembelajaran peta ITING kan, untuk meningkatkan pelajar punya pencapaian dengan dia punya minat pada tajuk Ikatan Ion. Okey cikgu, ini kita boleh laporkan dekat dapatan kajian kita. Tahap pencapaian pelajar sebelum pembelajaran menggunakan peta ITING. Min, kita tengok min dia cikgu. Okey, murid 1, murid 2 sampailah murid 30. Okey cikgu, untuk kaedah kuantitatif ni, kalau boleh kita pakai 30 lah. Kita punya pelajar. Kalau tak cukup 30 tak apa cikgu. 20 lebih pun boleh. 30 ni nampak lagi cantik lah. Macam lebih valid kita punya data kita. Okey cikgu, 30 tapi pastikan jangan letak nama murid dia. Contoh nama murid pertama tu Siti Aisyah, yang kedua Siti Rohana, yang ke-30 tu Muhammad Rafiq. Jangan letak nama dia, sebab ini adalah etika sebagai penyelidik. Kita kena rahsiakan kita punya sampel kajian kita tu, dia punya identiti diri. Dia macam etika kita sebagai penyelidik cikgu. Okey, 20, 25, markah dia 30 dan kita cek nilai min dia cikgu. Berapa? Semua sekarang ni campur-campur semua bagi 30. Keseluruhan pelajar kita. Okey, contoh ni dia punya nilai min 30. Okey, ini untuk objektif kajian kita yang pertama hari tu kan. Okey. Untuk objektif kajian yang kedua, tahap pencapaian pelajar selepas pembelajaran menggunakan peta ITING. Okay, lepas dah habis bagian rawatan tu, kita nak ukur pula dia punya pencapaian dia. Adakah meningkat ke tak meningkat dengan pencapaian ni cikgu? Okay, macam tadi, murid 1, murid 2 sampailah murid 30. Tapi cikgu, kalau tengok sampai 30 ni ramai, cikgu nak tulis dekat dalam kita punya laporan kajian tu kan, panjang kan. Okay, cukup saja cikgu kira ni je. Dia punya markah keseluruhan bahagi dengan bilangan 30. Ringkas, nampak pendek cikgu, tak perlu cikgu nak kalau rasa panjang sangat kan. 30 orang nak murid 1, murid 2 sampai berjela-jela kertas nanti kan. Tak payah, kita kira min dia cikgu. Okay, 75. Wah kan. Yang pra tadi tu 30. Yang post ni dah 70, ada peningkatan cikgu. Okey, yang C, perbezaan tahap pencapaian pelajar selepas dan sebelum pembelajaran peta ITING. Cikgu bandingkan min dia. Letak sini buat jadual 30 kalau pra. Selepas kita dah bagi rawatan atau intervensi guna peta ITING tadi tu, dah naik 75 dia punya min. So kat situ ada peningkatan. Cerita kat sini ada peningkatan. Sebanyak berapa dan berapa. Tapi kalau cikgu ada software SPSS, boleh guna ujian T-test bersandar. T-test bersandar. Tu dah boleh tengok dia punya nilai T dia, significant value dia kalau ada. Tapi kalau tak ada tak apa. Cukup kita buat perbandingan min ataupun perbandingan peratus dia. Ini pengetua kata kat saya hari tu. Okey cikgu, sebelum tu tapi cikgu, kalau ada cikgu-cikgu yang dia ukur tahap minat pelajar tu kan, dia bagi soal sidik lepas rawatan tu, boleh juga kita analisis, tengok berapa orang yang minat. Dia tengoklah, kalau skala 1 sampai 5 tu kena kiralah min dia. Tapi biasa kalau dah pakai soal sini kena pakai SPSS cikgu. Kalau guna kualitatif, iaitu cikgu buat temu bual, itu bolehlah kita keluarkan tema-tema dia. Contoh, pelajar A cakap cikgu buat temu bual kan. Tapi ubah sikit tau dia punya objektif kajian tadi tu. Jangan letak mengenal pasti, meneroka minat pelajar terhadap pembelajaran peta ITING. Contoh cikgu tanya tadi kan, adakah anda suka belajar menggunakan peta ITING? Ni kat budak tu dia kata ya. Tanya kat dia kenapa?
Dia kata seronok. Ni murid A kata seronok. Murid B pula kata, ya. Dia kata kenapa? Sebab saya rasa minat. Dia kata. Murid ketiga pula kata, apa? Dia kata, ya, gemar. Okey, ketiga-tiga itu, dia punya tema adalah perasaan. Jadi cikgu cakap itu, perasaan pelajar berasa apa, berminat, seronok ke, cerita yang dekat situ. Tema dia, perasaan dia minat bila belajar guna peta IT. Itu kalau analisis kualitatif lah. Kalau cikgu buat temubal ni cikgu, cukup 6 hingga 8 pelajar. Dia sebenarnya tidak mengkhususkan berapa bilangan pelajar kalau untuk kualitatif, untuk temubal nanti cikgu. Tapi kalau saya rasa 6 hingga 8 cukup. Ada saya baca itu dia kata 6 hingga 8 biasanya. Okey, perbincangan. Dah dapat semua data, kita dah tulis data-data pendapatan kajian kita tadi cikgu. Kita kena bincangkan dapatan kita. Kita kena bincangkan, kita kena kaitkan dengan dapatan kajian yang lepas dengan kajian kita. Contoh ada pengkaji-pengkaji yang mengkaji guna peta IT ni untuk subjek subjek sejarah contoh. Kita boleh kaitkan dapatan kajian itu selaras dengan dapatan kajian siapa? Baharudin. Menunjukkan ada peningkatan prestasi ke. Kita kaitkan untuk kajian lama tu untuk menyokong kajian kita. Kita ada peningkatan, kajian lama pun ada peningkatan. Maksudnya dia menyokong lah. Okey, lagi satu cikgu kena nyatakan bagaimana rawatan ataupun intervensi yang cikgu gunakan itu mampu meningkatkan atau membantu pelajar. Okey, contoh peta IT ni tadi. Apa ciri-ciri ada peta IT ni tadi yang mampu membantu meningkatkan pencapaian pelajar kita, cikgu? Contoh saya nak kata, sebabkan gambar rajah tadi tu pembelajaran secara visual mampu meningkatkan, membantu kefahaman pelajar, membantu pelajar untuk ingat. Cikgu bagi tahu hujah-hujah cikgu. Yang rawatan cikgu tu macam mana boleh membantu meningkatkan pencapaian pelajar. Macam mana ia boleh membantu meningkatkan tahap minat pelajar. Macam tu cikgu. Okey, ini saja untuk analisis. Untuk dapatan kajian dan juga perbincangan. Bahagian tu penulisan dapatan kajian dan perbincangan. Itu saja cikgu. Okey, terima kasih.